Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ni sama-sama kita berkumpul secara online, okey, bagi pelajar kita di Pusat Tahfiz At-Taqwa untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan yang baru menyertai pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Kita menggunakan kitab Table Nahwu Al-Fatih, okey. Kita dalam proses kursus intensif 3 bulan Nahwu dan juga Sorof, menggunakan table Nahwu Al-Fatih dan juga Sorof Al-Fatih. Dan buku tersebut adalah kita akan habiskan dalam masa sebulan lebih lah. Dia ada level pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan setiap minggu kita akan adakan ujian, dan selepas itu pelajar lulus akan naik ke level berikutnya. Kemudian selepas itu kita akan praktis membaca kitab Arab yang tidak mempunyai baris. Okey, ini kursus yang singkat lah, sebagai pengetahuan tuan-tuan juga perempuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pagi ini sama-sama kita dapat berkumpul secara online ni adalah kita nak berbincangkan bab maf'ulun bih. Bila sebut tentang maf'ul, dia ada 5 maf'ul. Maf'ulun jamak dia apa? Bila sebut maf'ul dia semua ada 5 maf'ul. Dan jamak dia, plural dia adalah mafa'il. Itu yang kita perlu tahu. Mafa'il. Okey. Maf'ul adalah singular, plural dia adalah mafa'il. Okey. Jadi maf'ul ni semua ada 5. Maf'ul mutlak, maf'ul min ajli, okey, maf'ul ma'ah, maf'ulun bih. Semua itu insya-Allah kita akan bincangkan selepas ini. Okey. Tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut tentang maf'ulun bih, perkara pertama yang kita perlu tahu dia adalah isim. Okey? Ini yang asaslah, dia adalah isim. Isim ni noun. Kemudian perkara yang kedua, dia mestilah mansub. Okey? Mansub. Mansub ni bagaimana? Mansub ini maksudnya dia berbaris fathah. Okey. Dia berbaris fathah. Kalau tasniah dia dengan ya nun, nun berbaris bawah. Okey. Kalau jamak muzakkar salim dia dengan ya nun juga, tapi ya nun ini berbaris atas. Okey. Tapi asmaul khamsah dengan alif, contohnya apa? Contohnya adalah abaka. Okey. Abaka, Aba Hurairah. Okey. Aba dengan alif, Aba Hurairah. Okey. Ini yang kita akan bincangkan. Kemudian kita lihat seterusnya dalam bab maf'ulun bih ini, dia adalah kesan ataupun implikasi fi'il. Okey? Dia adalah implikasi fi'il. Dia kena buat. Okey. Contohnya kita panggil dalam bahasa Inggerisnya, dia ada subjek. Subjek. Kemudian dia ada verb. Kemudian dia ada objek. Okey. Jadi bila subjek ini, contohnya kita sebut subjek ni apa? Zaidun. Okey. Zaidun. Verb apa dia? Zaidun daraba ataupun yadribu. Okey. Zaidun yadribu. Yadribu ni adalah verb. Zaid sedang memukul. Dia pukul siapa? Dakwat habis. Kalau boleh ambil dakwat. Dakwat habis. Warna hitam. Biru pun boleh. Okey. Okey.
Zaidun yadribu apa? Yadribu Muhammadan. Okey. Ini yang asas. Muhammadan ni berbaris atas. Nampak? Kerana apa berbaris atas? Kerana dia menjadi maf'ulun bih. Dia menjadi apa? Maf'ulun bih. Nampak? Ini adalah kita panggil mubtada'. Ini fi'il. Dalamnya ada fa'il. Huwa kembali kepada Zaidun. Dan dia ini juga menjadi khabar kepada mubtada'. Okey. Khabar kepada Zaidun mubtada'. Dan ini adalah maf'ulun bih. Ini secara asas lah ya. Asasnya begitu. Kita kiaskan dengan contoh-contoh yang lain lah. Okey. Kemudian bila kita nak bincangkan tentang maf'ulun bih ni. Perkara yang kita perlu tahu maf'ulun bih ini dia adalah terbahagi kepada dua ya. Kepada dua. Satu isim zahir, isim zahir. Satu lagi apa? Dhamir. Okey. Zahir dan dhamir. Jadi yang ini kita bincangkan ni adalah termasuk dalam apa tu? Termasuk dalam isim zahir. Okey. Yang dhamir kita tak masuk lagi. Ini termasuk dalam isim zahir. Isim zahir ni isim yang jelas. Nampak Boleh Okey. Itu adalah contoh dia. Dalam Quran pun banyaklah. Dalam Quran kita boleh lihat wa waritha Sulaimanu Dawuda. Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud. Jadi wa waritha Sulaimanu Dawuda. Okey? Nampak Di mana? Wa waritha. Sulaimanu Dawuda. Okey? Boleh nampak Wa warisa Sulaimanu Dawuda. Okey. Boleh nampak wa warisa Sulaimanu Dawuda. Iaitu telah mewarisi oleh Nabi Sulaiman akan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nampak di sini wa warisa Sulaimanu Dawuda. Okey, di sini jadi fa'il. Di sini menjadi maf'ulun bih. Sebab apa? Dia yang diwarisi. Nabi Daud yang diwarisi. Dalam Quran dalam suratul Namli Suratul Namli 8 lai 1 muka surat ayat atas 8 lai 1 muka surat juzuk yang ke-19. Juzuk 19 8 lai 1 muka. Okey. Ini fi'il madhi, ini adalah fa'il baris depan dan juga Dawuda adalah maf'ulun bih. Okey? Jelas? Kemudian kita lihat yang seterusnya. Kita lihat contoh yang lain. Apa dia tu? Dalam dia ada ketikanya bertemu dengan ya mutakallim. Okey. Dalam suratul Ahqaf, suratul Ahqaf ayat ke-31, juzuk 26 31. Itu kita panggil apa? Isim maqsud, isim manqus. Okey? Ya qaumana ajibu. Ya qaumana ajibu. Ajibu ilallah. Ya qaumana ajibu da'iyallah. Ajibu da'iyallah. Ajibu. Okey. Da'iyallah, suratul Ahqaf. Satu lai, dua lai, okey.
dua lay semuka. Suratul Ahqaf juz 26, dua lay semuka. Okey. Da'iyallah. Nampak tak? Ajibu. Kamu sahutlah akan pendakwah-pendakwah Allah. Kamu sahutlah, ajibu. Ini fi'il amar. Ini fi'il amar. Okey. Sebab apa fi'il amar? Daripada perkataan ajib. Ajib. Ajiba, ajibu. Nampak tak waw alif ni? Waw alif ini adalah fa'il. Fa'il apa tu? Anta. Bukan. Tetapi fa'il dia adalah antum. Okey? Jelas, fa'il antum. Nampak? Ajibu adalah fi'il amar. Fa'il dia bukannya dalam ni domir anta, tetapi dalam domir antum. Makna kamu semua sahutlah. Sahutlah apa? Da'i Allah. Nampak? Da'i. Da'i mana apa? Da'i. Kita panggil program agama dalam TV da'i. Da'i itu adalah maksudnya pendakwah. Okey, penyeru. Jadi da'i Allah. Da'i bila jadi maf'ulun bih dia tak boleh da'i lagi dah, dia kena da'iyah. Ini dipanggil sebagai isim mangkus. Apa maksud isim mangkus? Dia ada beza. Kita kena highlight kan, isim mangkus, okey, dan juga isim maqsur. Apa perbezaan ni? Kita nak tahu. Dia senang je. Huruf ya, sini pun huruf ya, sebelumnya baris bawah, ni sebelumnya baris atas. Itu beza dia. Nampak tak? Ini huruf ya, sebelum dia baris bawah, itulah nama dia isim mangkus. Kalau ya, sebelum dia baris atas macam Musa, Isa, dia dinamakan isim maqsur. Itu perbezaan. Dia hampir tu mangkus, maqsur. Okey? Nampak Bila sebut mangkus, adalah ya, yang mana sebelum ya itu adalah baris bawah. Maqsur, huruf ya yang mati sebelum dia baris atas. Ya ni ya matilah ya. Okey? Da'iyallahi, hi jadi apa? Jadi mudhafun ilaih. Jelas Tak ada apa-apa masalah. Okey? Nak bagi tahu di sini maf'ulun bih ni. Di sini maf'ulun bih. Maf'ulun bih tetap berbaris atas ketika mana isim mangkus. Isim mangkus tetap berbaris atas. Lagi apa lagi contoh dalam Quran? Untuk isim maqsur. Untuk isim maqsur. Apa contoh di dalam Quran? Ni isim mangkus. Okey? Isim maqsur. Apa dia contoh dalam Quran? Yuhyillahul mauta. Okey? Yuhyillahul mauta. Surah apa ni? Surah Al-Baqarah ayat ke-73 Yuhyillahul mauta. Yuhyillah. Yuhyillahu. Allah Ta'ala menghidupkan yuhyillahul mauta. Mauta ni jamak kepada menghidupkan orang-orang yang mati. Okey. Orang-orang yang mati, jamak dia adalah mauta. Nampak yuhyillahul mauta. Ini apa dia? Ini dipanggil sebagai isim maqsur. Isim maqsur, ya ni mati sebelum dia baris atas. Ya ni tak perlu difathahkan lagi. Tak perlu difathah. Okey? Ya apa dia? Tak perlu difathahkan lagi. Tak perlu. Sebab apa? Sebab sebelum ya dah baris atas. Ini jadi maf'ulun bih. Allah Ta'ala menghidupkan apa? Menghidupkan mayat-mayat. Okey. Orang yang mati dipanggil sebagai mayyit. Nampak? Mayyit. Jamak dia apa? Jamak dia mauta pun boleh. Okey? Ataupun kita panggil mayyit. Jamak dia mauta lah. Mayyit jamak dia apa? Mauta. Nampak? Ini isim maqsur. Ya yang mati sebelum dia berbaris atas. Tapi tidak boleh dibariskan alif maqsur. Jelas? Okey? Satu lagi ya mutakallim. Ini penting ya mutakallim.
Ya mutakallim ni, kalau kita lihat walaupun jadi maf'ulun bih, adakah boleh difathahkan? Dia tak perlu difathahkan. Contoh dalam surah An-Nuh juzuk 29 4 lai satu muka. Apa dia? Qala rabbi inni da'autu qaumi. Inni da'autu. Sesungguhnya aku. Okey. Da'autu berdakwah. Sesungguhnya aku berdakwah kepada siapa? Kepada kaumku. Nampak? Kepada kaumku. Qaumi. Okey? Bila mana ini jadinya apa? I'rabnya ini adalah harfun taukid inna. Ini adalah isim inna, okey? Ini daripada da'autu adalah fa'il menjadi khabar inna. Okey. Sesungguhnya aku adalah menyeru, berdakwah kepada kaumku, akan kaumku. Siapa yang kena dakwah? Kaum aku yang kena dakwah. Jadi ini jadi maf'ulun bih. Okey. Bila jadi maf'ulun bih di sini, dia tak boleh qaumiyah, tetap qaumi. Ya tak ada baris apa-apa, tak boleh memansub, tak boleh nasabkan dia, tak boleh fathahkan dia, okey? Dia tetap macam biasa. Jelas Seterusnya kita akan lihat mengenai dengan pembahagian. Ini jelas, ini mengenai isim zahir yang kita bincang ni. Ini mengenai apa? Isim zahir untuk jadi maf'ulun bih, isim zahir. Sekarang ni kita akan bincang mengenai dengan dhamir. Maf'ulun bih yang menjadi dhamir. Bila sebut yang menjadi dhamir ni, dia terbahagi pula kepada dua, ya. Dua, nampak tak? Terbahagi pula kepada dua. Apa dia tu? Inilah dinamakan sebagai dhamir muttasil dan juga dhamir munfasil. Muttasil dan munfasil. Nampak? Isim zahir yang kita sebut bincangkan tadi dah selesai. Sebut tentang dhamir ada dua pembahagian, iaitu dipanggil muttasil dan juga munfasil. Muttasil yang bersambung, munfasil yang berpisah. Okey. Sebelum saya lupa, dalam Nahwu Al-Fatih pada muka surat Maf'ulun bih muka surat 65 khamsah wa sittun, muka surat 65 yang membicarakan tentang bab Maf'ulun bih. Okey. Contoh dhamir yang muttasil. Macam mana tu? Contohnya kita panggil darabaka. Nampak? Darabaka. Lagi darabahu. Nampak? Jadi nak bagi tahunya, jangan sekali-kali kita matikan sebelum dhamir. Jangan. Dia tetap hidup seperti biasa. Jangan kita sukunkan. Dia tetap hidup. Okey? Jadi, di manakah i'rab yang menjadi maf'ulun bih? Kita perlu ingat. Satu kaedah yang penting, bila mana fa'il. Okey. Bila mana fa'il bercampur dengan plus dengan dhamir. Okey, dhamir tersebut akan menjadi maf'ulun bih. Jelas? Okey. Bila mana fa'il bertemu dengan dhamir, maka dhamir tersebut akan dijadi apa? Akan jadi maf'ulun bih. Jelas Ini pun sama. Di sini apa? Di sini adalah fa'il. Okey. Di sini apa? Di sini adalah dhamir.
Jelas? Fi'il plus dengan dhamir. Mana dhamir ni? Ka ni dhamir, hu ni dhamir. Maka bila fi'il plus dengan dhamir, dhamir tersebut akan jadi maf'ulun bih. Okey? Maf'ulun bih. Ini adalah perbincangan kita pada pagi yang mulia ni. Okey. Seterusnya kita lihat dhamir muttasil ni, macam mana kita nak tahu dia, tanda dia. Dia tak boleh letak di awal, tak boleh di awal ayat. Di awal kalimah tak boleh lah. Di awal kalimah tak boleh. Kalau awal kalimah kita panggil dhamir munfasil. Contoh nahnu, ana. Okey. Dhamir muttasil dia tak boleh berada di awal kalam. Di awal kalam, awal perkataan, awal percakapan tak boleh, Okey. Kemudian dia juga tak boleh berlaku selepas daripada illa. Tak boleh berlaku selepas illa. Contohnya lepas illa huwa. Huwa ni dhamir munfasil. Tak boleh illahu, tak boleh. Tak boleh illaha, tak boleh. Tak boleh illaka, tak boleh. Dia kena illa huwa. Okey, atau illahuma. Okey. Illa antuma. Ini boleh lah. Sebab apa boleh? Huwa, huma, antuma. Ini adalah dhamir munfasil. Adapun ka, ha, hu, ini adalah dhamir muttasil. Jelas Jelas? Okey? Hu, ha, ka itu adalah dhamir muttasil, tak boleh berada di awal kalimah. Adapun huwa, huma, antuma, antum, itu semua adalah dhamir munfasil. Itu perbezaan. Bila orang tanya apakah perbezaan muttasil dan juga munfasil. Muttasil adalah dhamir yang tak boleh berada di awal kalam, awal percakapan, awal perkataan, awal kalimat. Tetapi untuk dhamir munfasil boleh. Dan juga dhamir muttasil tak boleh berlaku selepas illa. Tetapi dhamir munfasil boleh. Okey? Jelas Contoh dalam Quran banyak ya. Contoh dalam Quran untuk dhamir muttasil. Okey. Dhamir muttasil, contoh dalam Quran. Apa dia tu? Contoh je. Rabbi ja'alni. Okey. Rabbi ja'alni. Muqimas salah wa min zurriyati. Doa Nabi Ibrahim Rabbi ja'alni. Nampak tak? Ija'alni. Ija'alni. Okey, kita nak bagi tahunya ketika mana dalam bahasa Arab bila mana ini adalah fi'il amar. Fi'il amar. Bila fi'il bertemu dengan ya mutakallim. Ya mutakallim ni apa? Ya mutakallim ini adalah makna aku dalam bahasa Arab ya mutakallim. Fi'il amar, ij'al, nampak mati ni fi'il amar Nun ya ni ya adalah ya mutakallim. Bila fi'il dengan ya mutakallim tak boleh rabbi ja'ali, tak boleh. Kena pisahkan dengan nun. Pisahkan dengan nun. Nun inilah dipanggil sebagai nun lil wiqayah. Okey? Nun apa? Nun lil wiqayah. Menjaga. Wiqayah ni makna memelihara, menjaga antara hubungan fi'il dengan ya mutakallim. Jadi nun ini dipanggil sebagai nun lil wiqayah. Wiqayah makna penjagaan Ini huruf waw ni. Wiqayah. Okey. Nampak Jadi mana maf'ulun bih dia?
Ya ni maf'ul bih. Jadikanlah aku. Aku yang nak minta dijadikan. Aku ni dijadikan. Jadi aku ni adalah maf'ulun bih. Okey. Tapi tak boleh baris atas sebab dia ya aku. Bila ya aku tak boleh dinasabkan. Jelas Tak boleh difathahkan. Okey. Banyak lagi dalam Quran kita boleh lihat Qala la ya'tikuma ta'amun. Juzuk surah Yusuf, juzuk yang ke berapa? Juzuk yang ke 12 9 lai bawah sekali Ayat bawah sekali 9 lai surah Yusuf. Juzuk ke-12 9 lai. Dia kata apa? Qala la ya'tikuma ta'amun. Surah Yusuf ayat ke-37. Okey. Kita lihat ini semua dhamir muttasil tak masuk lagi dhamir munfasil. Semua kita bincangkan tentang dhamir muttasil. Okey. Apa dia contoh? Qala la ya'tikuma. Okey. Ta'amun. Nampak ta'amun. Jadi di sini kalau kita lihat dia kata apa di sini? Qala lala. Okey Ya'ti kuma. Ta'amun. Nampak? Qala fi'il madhi lah, ya. La nafi. La nafi. Macam mana kita nak tahu la nafi? Sebab ada ya. Nampak ada ya ni. Kalau ya ni ya nahi, dihazafkan huruf ya. Hazafkan ya. Tapi sebab dia nafi, dia tak hazaf ya. Tak hazaf ya. Jadi di sini qala la ya'tikuma ta'amun. Makanan tak datang kepada kamu berdua. Tidak datang kepada kamu berdua makanan. Tidak. La nafi sebab apa? Tidak dibuang ya ni. Ya ni tidak dibuang. Kalau ya ni buang jadi nahi. Lam alif ni lam nahi. Sebab dia dihazafkan ya. Buang ya. Hazaf tu makna buang ya. Okey? Sekarang ni kita kata qala la ya'tikuma ta'amun. La lam alif ini la adalah bermaksud la nafi. Sebab apa la nafi? Sebab tidak dihazafkan ya. Nampak ya dia masih walaupun dia mati tapi tak buang ya. Kalaulah andai kata lam alif ni lam nahi, andai kata kita kata ini adalah nahi, dia tak akan kata ya'tikuma. Dia datang macam mana? Ya'tikuma. Dia akan datang begini. Ya'tikuma. La ya'tikuma. Nampak? La ya'tikuma. Ini adalah dibuangkan ya, bermakna lam alif tu lam alif nahi. Macam mana la nafi la nahi terjemah dia? La nafi tidak datang kepada mereka berdua makanan. La nahi jangan datangkan kepada mereka berdua makanan. Okey, jelas. Sekarang kita nak bagi tahu. La ni kita dah bincang dah, nafi. Okey, jelas. Dia bukan nahi, dia nafi. Ya'ti adalah fi'il mudhari'. Kuma. Nampak tak kuma di sini? Kuma di sini adalah adalah dhamir. Kita bagi tahu tadi bila mana fi'il bercampur plus dengan dhamir, maka kuma ini akan jadi maf'ulun bih. Okey? Mana dia fa'il dia? Fa'il dia di sini nampak tak? Ta'amun. Ta'amun adalah fa'il. Bila ada fi'il tak kira lah fi'il apa. Di sini fi'il mudhari', mesti ada fa'il. Fa'il dia di sini. Jadi fi'il, di sini dhamir. Bila plus dengan dhamir jadi maf'ulun bih.
maka ta'amun jadi fa'il. Terjemah, dia adalah tidak datang kepada kamu berdua oleh makanan. Dalam itu bahasa buku, bahasa Arab ataupun bahasa terjemahan nahwu. Tetapi bahasa moden kita ambil fa'il dulu terjemah, tak perlu ambil fa'il dulu, kita ambil fa'il. Ambil fa'il baru fa'il. Makanan tidak datang kepada kamu berdua. Itu terjemah moden lah. Ambil fa'il, lepas tu maf'ulun bih. Iaitu makanan tidak datang kepada kamu berdua. Okey Jelas? Selesai kita bincangkan dalam bab ini. Bab maf'ulun bih. Okey? Seterusnya kita akan masuk dalam dhamir munfasil. Okey. Dhamir munfasil ni dia boleh duduk di awal ayat ni, ana, nahnu boleh. Okey. Dan juga dia berlaku selepas illa. Okey. Contoh macam mana dia berlaku pada awal ayat je? Contoh dalam Quran kan ada dia berlaku pada awal ayat macam mana? Ini dhamir muttasil dah selesai kita bincangkan. Dah selesai. Sekarang perbincangan kita dhamir munfasil. Okey? Kita padam semua. Sekarang kita nak bincang dhamir munfasil. Dalam Quran ada dhamir munfasil boleh letak di awal ayat. Contoh ayat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Na'budu. Nampak tak di sini? Di sini iyyaka, ka. Ini adalah kita panggil dhamir munfasil. Boleh terletak pada awal ayat. Di awal ayat. Bila di awal ayat di sini bermaksud ini adalah dhamir munfasil dan dia boleh menjadi maf'ulun bih. Ini apa? Maf'ulun bih. Okey. Di sini apa i'rab dia? Di sini adalah fi'il. Fi'il apa tu? Fi'il mudhari'. Okey. Fa'il dia nahnu. Di mana nahnu tu? Takdirkan di sini. Di nun tu, nahnu. Jadi fi'il mudhari', fa'il dia nahnu di nun ni. Mana maf'ulun bih? Maf'ulun bih boleh letak di awal-awal iyyaka. Jadi maf'ulun bih. Sebab dia dhamir munfasil boleh berada pada awal ayat. Dhamir muttasil tidak dibenarkan berada di awal ayat. Okey. Dia boleh dikatakan dia semua perkataan dhamir munfasil ni dia akan jadi apa tu? Dia semuanya iya. Iyyaka, iyyaki, iyyahu, iyyaya. Okey, semuanya iya. Itu makna dia dhamir munfasil dan menjadi maf'ulun bih. Contoh ayat Quran yang lain apa? Contoh ayat Quran yang lain dipanggil dalam surah Al-Baqarah fa iyya farhabun. Okey, nampak tak? Fa iyya. Ya farhabun. Farhabuni. Farhabun, kamu semua takutkanlah aku. Ni aku, takutlah aku. Okey. Farhabun. Ni. Okey, fa iyaya. Okey? Nampak iyaya ni. Asalnya apa? Asalnya iya. Makna di sini jadi maf'ulun bih. Okey, jelas? Maf'ulun bih. Nampak? Sebab apa? Ini dari segi resam lah. Tulisan dia iyaya. Ya. Nampak? Ya farhabun. Asalnya macam ni, iya. Maf'ulun bih. Di sini apa? Di sini fi'il amar.
fi'il amar. Fa'ilnya pada waw ni. Apa fi'il pada waw? Fi'il pada waw inilah dipanggil sebagai apa dia? Dipanggil sebagai antum. Jelas antum. Nampak? Fi'il amar, waw ni antum, ni aku lah. Aku, ni. Okey, iya fi'il, antum ni adalah fa'il. Mana dia maf'ulun bih di sini? Maf'ulun bih dia iyaya. Nampak? Iyaya maf'ulun bih. Banyak ayat Quran. Dalam ni surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. Okey? Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. Lagi apa lagi? Dalam surah Yunus, wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun. Ma kuntum iyyana ta'budun. Okey. Kita lihat. Wa qala syuraka'uhum, juzuk yang ke-11 Ma kuntum. Ma kuntum iyyana ta'budun. Nampak? Ma kuntum, dahulunya kamu dahulunya ma kuntum, dahulunya kamu di kehidupan dunia, kamu tidak sembah, ta'budun. Kamu tak sembah iyana, tak sembah aku. Nampak? Iyana makna aku. Kamu tak sembah, bukan aku, kami. Iyana ni kami. Okey? Jadi nak bagi tahu sebenarnya ini adalah i'rab dia maf'ulun bih. Jelas Mana fi'il fa'il? Fi'il fa'il di sini. Fi'il fa'il, kemudian fa'il. Okey? Inilah maf'ulun bih. Jelas, fi'il fa'il maf'ulun bih. Iyana ta'budun. Dalam surah Yunus. Itu antara serba sedikit dalam bab apa itu? Maf'ulun bih. Jelas Sebenarnya dalam bab maf'ulun bih ni kadang-kadang dia tak semestinya satu maf'ulun bih, kadang-kadang boleh dua atau maf'ulun bih. Kadang-kadang boleh dua. Okey. Macam mana tu kadang-kadang boleh dua maf'ulun bih? Bab ni panjang pula kita nak bincang ni. Tapi tak apa. Sikit-sikitlah kita tengok Contohnya pada akhawat zanna. Nanti kita akan bincangkan ini pun ada perbezaan antara af'alut tahwil, okey? Af'alu yaqin, kemudian sayrurah. Semua tu kita akan bincang nanti kepada PL yang perlu kepada dua maf'ul. Kita pinjam bab khusus. Sekarang ni kita nak sebut dulu maf'ulun bih. Okey? Kita nak bincang jauh. Kita tengok dulu maf'ulun bih. Apa je kita nak bagi tahu? Kita kata
Arif tu. Okey. Arif tu makna apa? Aku mengetahui. Annaka. Okey. Annaka tayyibun. Okey. Aku mengetahui bahawasanya kamu adalah baik, orang yang baik, tayyib, tayyibun. Okey. Jadi nampak tak? Arif tu ni fi'il. Ini adalah apa dia? Ini adalah fa'il. Fi'il, fa'il. Ini adalah inna harfun taukid, okey? Inna harfun taukid. Ini adalah isim inna. Isim inna. Ini adalah khabar inna. Kita nak bagi tahu jumlah antara inna, isim inna dan juga khabar inna, gabungan, combinekan tiga-tiga ni, inna plus dengan isim inna plus dengan khabar inna, dia akan menjadi maf'ulun bih. Ini dipanggil apa? Dipanggil sebagai masdar muawwal. Okey? Ini dipanggil sebagai masdar muawwal. Okey. Dipanggil apa ni? Masdar muawwal. Sebab apa? Ini asalnya arif tu annaka tayyibun ni, kita panggil arif tu annaka tayyibun. Ini sebenarnya tempat maf'ulun bih ni. Mahal ni mahal maf'ulun bih. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Aku mengetahui kamu baik. Tapi kita buat ayat annaka tayyibun. Jumlah gabungan ini mengambil tempat maf'ulun bih. Itu dipanggil sebagai masdar al-muawwal. Okey? Kita panggil apa? Al-masdarul muawwalu. Jelas Kadang-kadang boleh juga kita tak letak fa'il, kemudian maf'ulun bih kita letak dia amil. Contoh, kita letak dia apa? Amil. Contoh seperti mana? Seperti tarkan. Tarkan al-khiyanata. Okey. Sebab apa al-khiyanata? Tinggalkan khianat. Sebab apa? Sebab apa dipanggil al-khiyanata? Nampak tak? Kita nak bagi tahu isim fa'il, okey, ataupun masdar kadang-kadang beramal seperti fi'il. Dia ni masdar ni. Taraka yatruku tarkan. Ini masdar. Masdar. Tapi sebenarnya masdar ini dia beramal amalan fi'il. Dia amalan dia seperti fi'il. Ini dipanggil sebagai apa? Dipanggil sebagai amil. Okey. Jadi ini al-khiyanata, ini jadi maf'ulun bih. Walaupun tak ada fi'il, tak ada fa'il. Walaupun tidak ada apa? Tidak ada fi'il dan tidak ada fa'il, tetapi dia ada masdar. Tapi masdar ni function dia adalah seperti mana amalan fi'il, dia beramal, dia dipanggil amil. Okey, beramal dengan amalan fi'il. Sebiji macam fi'il, tarkan al-khiyanata. Jadi maf'ulun bih. Kita buat ana. Ayatnya ana. Aku. Tarikun. Tarikun. Tariku al-kadhiba. Okey.
Ana tariku al-kadhiba. Jelas. Jadi di sini ini ana tariku al-kadhiba. Sebab apa baca ni? Tarik ni maknanya sama, meninggalkan. Taraka fi'il madhi, tarukan masdar, tarikun adalah isim fa'il. Sirah isim fa'il. Okey. Tapi kita nak bagi tahu di sini, tariku ni dia bukan fi'il, dia isim fa'il, tetapi dia dipanggil sebagai amil. Amil ni maksud apa? Sama seperti ini, dia beramal seperti amalan fi'il. Dia seolah-olah dia fi'il dah. Di sini jadi apa? Di sini jadi maf'ulun bi. Okey. Jelas Rasa setakat ni jelas tu. Tak ada apa-apa masalah. Okey. Nampak ana tarikul kadhiba. Tarik ni bukan fi'il. Macam mana boleh ada maf'ulun bih ni bukan fi'il? Memang bukan fi'il, dia isim fa'il, tetapi amalan dia seperti fi'il kat sini. Seolah-olah kita kata kat sini, seolah-olahnya di sini apa dia? Atruku. Atruku, seolah-olahnya gitu. Atruku al-kadhiba, seolah-olahnya gitu. Okey. Jelas Boleh? Inilah perbincangan kita. Kalau ada apa-apa soalan, tinggalkan di ruangan komen. Inilah perbincangan kita. Dia bukan fi'il, tapi dia amil. Sama ada dia masdar ke, ataupun dia isim fa'il ke. Maka selepas dia tu tiba-tiba jadi maf'ulun bih. Okey. Cukup. Untuk ini kita rehat 5 minit. 5 minit kita rehat sebelum mana kita akan memasuki satu bab baru. Kalau di Nahwu Fatih ni muka surat 65 dia kata maf'ulun bih ni ada dhamir munfasil. Kita dah hurai dah tadi, ada dhamir muttasil, ada isim zahir. Semua kita dah hurai dah secara jelas tadi lebih terperinci. Jadi selepas ini insya-Allah dalam muka surat 67 kita rehat 5 minit sebelum kita akan masuk dalam bab yang baru dipanggil sebagai maf'ul mutlaq. Semua maf'ul ada 5 kita selesaikan insya-Allah hari ini.